Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Isnin 7 Ogos 2023. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Kementerian Perdagangan dan Komoditi KPK akan mempertimbangkan cadangan untuk menjadikan kelapa sebagai komoditi negara. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, cadangan berkenaan akan dibawa ke peringkat atasan untuk dimuktamadkan. Dan ada juga cadangan tadi, khususnya daripada sebelah Sabak Benam dan Tanjung Karang. Mereka minta kalau dapat kelapa itu dimasukkan sebagai komoditi. Jadi lembaga koko akan menjaga koko dan juga kelapa. Ini pun kita akan bawa cadangan ke peringkat atasan untuk kita bincangkan sama ada boleh dipersetujui ataupun tidak dan bagaimana kita nak tangani perkara ini. Beliau berkata kepada media selepas sesi santai mesra bersama pengusaha tanaman koko di Tanjung Sepad, Selangor. Sementara itu, usul mengembalikan semula pemberian geran penanaman semula sawit akan dibawa ke Kementerian Kewangan. Datuk Seri Fadilah berkata ia merupakan permintaan para pekebun kecil susulan keperluan penanaman semula sawit ketika ini. Kerajaan turut menawarkan pinjaman modal menerusi Agrobank dengan yuran pengurusan sebanyak 2% dan bayaran bermula pada tahun kelima. Sebab bila tanam semula, dia tak ada hasil 4 tahun. Tahun kelima barulah mula bayaran dan kalau untuk mereka yang dah berusia, mereka boleh menamakan anak-anak sebagai generasi penerus kepada sawit ladang-ladang ataupun kebun-kebun mereka dan mereka bolehlah mendapatkan pinjaman. Pinjaman ini bukan saja untuk penanaman semula, juga untuk baja, racun ataupun input pertanian dan juga untuk membeli peralatan pertanian. Dan ini yang kita sediakan melalui pinjaman mudah ini. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian program Sembang Santai Trade Komoditi Kementerian Perdagangan dan Komoditi bersama pekebun kecil sawit negeri Selangor di Pulau Keri. Program Jualan Agro Madani merupakan salah satu langkah intervensi pasaran bagi mengekalkan barangan segar pada harga berpatutan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Hin berkata, ini kerana harga yang ditawarkan menerusi program jualan tersebut sekurang-kurangnya 15% lebih rendah. Melalui program ini, kita berhasrat untuk memberikan peringatan dan penghormatan kepada perkhidmatan yang telah dicurahkan oleh warga tani. Pada masa yang sama, kita juga nak membawa barang-barang agro makanan yang berpatutan harganya kepada rakyat melalui berbagai jualan pada hari ini. Melalui program Jualan Agro Madani, ia memberi saingan sihat kepada pengusaha-pengusaha pasaraya besar agar menjualnya pada harga yang berpatutan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program tinjauan jualan agro madani di Pasar Tani Sungai Petani. Program Jualan Agro Madani diadakan serentak di seluruh negara melibatkan 192 lokasi. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Melaka sasar jualan RM1.2 juta sempena jualan khas agro madani di negeri itu sepanjang tahun ini yang bermula April lalu. Pengarah Fama Melaka Hairudin Yunus berkata setakat Julai nilai jualan dicatat ialah RM400,000 melibatkan 50 penganjuran. Pihaknya komited sasaran mampu dicapai dengan pertambahan 250 lokasi penganjuran jualan khas yang akan diadakan serentak setiap minggu di seluruh Melaka sehingga Disember ini. Juga dibantu oleh usahawan yang mengadakan jualan istimewa menyokong program kita ini dengan menjual ayam dengan pengurangan sebanyak RM3. Hari ini kita ada di seluruh Melaka, kita ada 3 outlet mengikut daerah. Kita ada di Jasin, di Pasar Tani Melimau ni, kita ada di Melaka Tengah, di outlet Pencitan Fama iaitu di Agro Bazar milik usahawan kita di Duyung, dan juga kita ada di Pasar Tani Alur Gajah pada pagi ini juga. Jadi 3 lokasi ini kita langsungkan serentak.
Beliau berkata demikian selepas pelancaran program berkenaan di Pasar Tani Melimau, Melaka. Dalam pada itu, Fama dengan kerjasama kerajaan negeri akan mengadakan karnival jualan agromandani peringkat negeri pada 30 Ogos hingga 3 September ini, melibatkan 140 usahawan bertempat di dataran sejarah Air Keruh. Hospital Pengajar Universiti Sultan Zainal Abidin HP UNIZA akan menjalankan operasi sepenuhnya tahun depan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Khalid Nordin berkata, operasi di hospital terbabit sudah bermula sejak 1 Ogos lalu bagi perkhidmatan pesakit luar kepada orang awam. Dengan adanya hospital pengajar ni, dia boleh meningkatkan lagi sumbangannya kepada komuniti dan masyarakat. Dan memang ditekankan kepada setiap universiti iaitu untuk mereka bersedia pulang balik kepada masyarakat. Dan ini antara perkara-perkara yang boleh mereka lakukan. Mereka telah merancang dengan membuka pusat perkhidmatan pakar kepada penduduk setempat. Dan mungkin akan ada banyak lagi program-program yang mereka akan buat. Beliau ditemui selepas merasmikan pengoperasian perkhidmatan klinik pakar pesakit luar HP UNIZA di Kuala Nerus. HP UNIZA berkapasiti 200 katil serta memiliki lebih 60 pakar perubatan termasuk 862 kaki tangan. Murid berkeperluan pendidikan khas MBPK mempunyai keupayaan dan berpotensi untuk menyumbang kepada pembangunan serta kemajuan pendidikan di negara ini. Justru Menteri Pendidikan Fadhil Nasidik berkata, kementeriannya sentiasa komited dan meneruskan menyediakan akses serta fasiliti yang secukupnya bagi golongan murid berkenaan untuk terus berjaya dalam sektor pendidikan. Menerajui maknanya dari segi kemajuan dan juga kejayaan murid-murid keperluan khas, khususnya dengan segmen-segmen yang akan diberikan pengkhususan selepas. Saya percaya anak-anak yang keperluan khas juga boleh menyumbang kepada pembangunan negara dan menyumbang kepada kemajuan pendidikan negara. Yang paling penting adalah memberikan mereka akses dan menyediakan fasiliti yang cukup. Beliau ditemui selepas merasmikan Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Bumbung 5, Kepala Batas. Pakej talian pasca bayar kepada penjualan awam, jelas Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil. Keputusan itu setelah pihaknya menerima aduan petugas Barisan Hadapan ketika mereka berada di lapangan. Nanti insyaAllah ada pengumuman menjelang 1 tengah hari. Tapi ini kita mulakan dengan para penjawat awam sebab saya dapat banyak aduan daripada kawan-kawan Jabatan Penerangan, terutama yang berada di lapangan, terutama pegawai-pegawai lapangan dan juga anggota Polis Diraja Malaysia dan ramai frontliners penjawat awam yang berada di lapangan tentang kos untuk isu telco. Jadi insya-Allah terutama untuk para penjawat awam insya-Allah esok ada pengumuman baik terutama untuk penjawat awam. Ini yang kita usahakan bagi postpaid Jadi kita mulakan dengan penjawat awam. Selain itu, KKD juga akan berbincang dengan syarikat telekomunikasi bagi menawarkan pakej internet lebih murah kepada petugas media. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital akan meminta Jabatan Penerangan JAPEN membuat kajian mengenai kesesuaian dan bentuk pusat media yang dibuka oleh jabatan itu menjelang PRU DUN 12 Ogos ini. Ia agar memenuhi keperluan semasa pengamal media. Menterinya Fahmi Fadzil berkata ini kerana beliau melihat realitinya golongan pengamal media memilih berada di lapangan untuk mendapatkan bahan berita semasa pilihan raya berlangsung. Dengan realiti para pengamal media hari ini yang mungkin dalam konteks ramai yang berada di lapangan, apa kesesuaiannya. Jadi sama ada kita perlu lebih banyak ataupun kita perlu
hampir keseluruhannya secara virtual ataupun bagaimana. Jadi ini nanti selepas pada PRN, saya minta pihak Jabatan Penerangan untuk teliti. Selain pusat media, JAPEN turut mewujudkan pusat media maya melalui platform WhatsApp secara berasingan untuk 6 negeri yang terlibat, iaitu Selangor, Kedah, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Terengganu dan Kelantan. Terdahulu beliau melakukan ziarah kasih bersama calon BN Muhammad Al-Hafizi Abu Bakar bagi Dun Sijangkang ke sebuah rumah yang dihuni oleh seorang warga emas, Mulkan Zainuddin, 79 tahun, yang menghidap strok. PRU Dun Kedah ke-15. Adakah hampa salah seorang pengundi? Hampa tahu ke tak tahu? Hampa jangan buat leceh, no? Kalau tak tahu, jom pakat semak daftar pemilih melalui MySPR Semak. Dun kepala badan, makan tok sah bimbang. Inilah masanya Wang Kedah, oi. Wang Kedah, pilihan di tangan hampa. Ikut lebuh raya. Yang sahih di RTM. Bertemu kembali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menasihati setiap parti termasuk pembangkang supaya berkempen secara berhemah dan tidak mencerca pihak lawan. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH berkata sebaiknya gelanggang kempen pada PRU Dun kali ini perlu digunakan sebagai platform untuk memberi penjelasan berkenaan isu semasa kepada rakyat. Kita politik cakap tegas boleh. Tetapi jangan maki hamun. So dengan ceramah Anwar hianat, Anwar bodoh. Jangan sombong sangat. Ya, dia bagi kritik tak apa. Takkanlah saya buat semua betul. Boleh tegur, boleh bagi pandangan. Ya, tetapi janganlah hina. Kempenlah dengan baik. Tak payah maki, tak payah cerita. Kerana akhirnya kita tahu kawan juga, keluarga juga. Jadi saya nasihat itu. Beliau berkata demikian ketika berucap pada ceramah umum perpaduan di Dataran Anak Muda Petaling Jaya. Sementara itu, ketika berucap pada program Jelajah Perpaduan Madani di Taman Permata, Hulu Klang, Perdana Menteri berkata biarpun pihak pembangkang mengutuk atau memperlekehkan usaha kerajaan, namun itu bukan penghalang untuk beliau dan barisan kabinet mencari penyelesaian kepada masalah rakyat. Saya akan lakukan sebaiknya untuk rakyat dan negara. Saudara, dan saya yakin boleh. Sebab itu saya kata, saya tak mau bercakap mercu tanda. Saya tak mau buat Malaysia terkenal kerana mercu tanda tertinggi, jambatan terpanjang, jalan terbesar. Tak. Saya nak pertama selesaikan masalah rakyat miskin. Noktahkan kemiskinan tegar. PRN Selangor, Negeri Sembilan, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan dan Terengganu diadakan serentak dengan hari pengundian pada 12 Ogos ini. Dalam pada itu, 70 inisiatif bawah 10 teras aspirasi perpaduan Negeri Sembilan merangkumi keperluan dan kebajikan masyarakat di negeri itu telah dilancarkan. Jelas pengerusi PH Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, aspirasi itu merupakan aku janji inklusif dan menjadi satu komitmen pemerintahan Kerajaan Perpaduan Negeri Sembilan dalam memacu pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Janji manifesto ni tak perlu jawatan kuasa untuk pantau, tetapi rakyat boleh melihat. Boleh melihat sendiri pelaksanaannya. Seperti juga pelaksanaan manifesto yang lepas. Dalam keadaan kita tak tahu apa yang berlaku, apa kemampuan kerajaan negeri ketika itu, tapi kita dapat lakukan. Dan Alhamdulillah, ini antara penambahbaikan dan saya rasa bahawa ini yang mampu kita lakukan yang terbaik untuk rakyat Negeri Sembilan.
Beliau yang juga merupakan calon PH Dun Sikamat menyatakan aspirasi itu bakal dilaksanakan dengan segera sekiranya rakyat memberi peluang kepada kerajaan perpaduan untuk mentadbir negeri. Saudara, semua lapisan masyarakat disaran untuk mengibarkan jalur gemilang sebagai tanda cintakan kepada negara. Menteri Besar Polis Muhammad Shukri Ramli turut meminta masyarakat memanfaatkan media sosial secara berkhemah untuk menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Selepas daripada pelancaran ini, lebih ramai rakyat ni akan prihatin dan mengibarkan jalur gemilang. Tanda kebersamaan kita dalam menyambut kemerdekaan pada tahun ini, insya-Allah. Dan saya juga ambil kesempatan ini nak ucapkan terima kasih pada permih-permih perniagaan yang telah mula mengibarkan jalur gemilang di seluruh negeri, insya-Allah. Beliau memaklumkannya pada pelancaran Bulan Kebangsaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat negeri Perlis di Denai Larian, Pengkalan Asam, Kanga. Bank Islam Malaysia memperluaskan akses program pembiayaan mikro iTekad kepada petani dan usahawan tempatan di Sarawak. Ini melalui kerjasama dengan perusahaan sosial tempatan Farm Direct Shop FDS. Melalui kenyataan, penolong pengurus besar bahagian rangkuman kewangan kumpulan Muhammad Zikri Muhammad Syari memaklumkan, bank itu membantu memajukan rantaian nilai makanan dengan menawarkan peluang kepada petani kecil dan pemilik perniagaan kecil. Usaha itu untuk meningkatkan kemahiran dan keupayaan mereka melalui iTekad. Manakala FDS menyediakan platform yang memudahkan jualan terus kepada pengguna dengan mempamerkan hasil dan produk mereka serta pemasaran melalui perkhidmatan pesanan WhatsApp dan salurannya. Program ini bertujuan memperkasa usahawan mikro yang layak termasuk petani untuk mencapai daya tahan kewangan, menjana pendapatan berterusan dan mewujudkan rantaian nilai mampan yang akan memberi manfaat kepada masyarakat. Jenazah 3 beranak yang maut dihempa pokok tumbang di Kampung Bukit Cina, Kot Lannas, Kota Baru, Kelantan selamat dikebumikan petang semalam. Jenazah dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Tog Johor Ketirih, Kota Baru. Ibu arwah Nik Amirah Nik Abu Rahman Amnah Ismail berkata, dia tidak menyangka 3 ahli keluarganya pergi dalam kejadian menyayat hati. Dia akan menggalas amanah menjaga 2 cucunya yang terselamat. InsyaAllah, selagi ada ayat saya kan. Jadi dia pun duduk sini. Dia pun belah sana tak ada siapa orang tu. Tak ada. Jadi setakat ada ayat tu insyaAllah lah. Allah lebih sihat kita ni. Satu kehilangan masalah bagi kita ni. Adik-adik pasal dia ni. Kakak ni cara ke adik berlaku ke. Daripada budak lagi pun dia duk aklik semua makan ni. Di pejabat pun sains-sains pun kata dia ni semua masuk organ apa. Pakat adik sini pun di rumah ni kita adik-adik tak pernah lapar kalau ada dia. Pelajar antara 2 lelaki yang ditahan bersama 1,060 biji pil yaba bernilai RM11,660 menerusi Obs Tapis pada 31 Julai lalu. Kedua-dua lelaki itu ditahan di tepi sebuah kedai makan di Tumpat, Kelantan. Semakan mendapati salah seorang suspek terbabit mempunyai 3 rekod lampau berkaitan dadah. Kedua-dua suspek ditahan reman bagi disiasat di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Ini yang perlu di-highlightkan, maknanya dalam pengedaran ini telah mula melibatkan pelajar-pelajar sekolah dan mereka-mereka yang di bawah umur. Dan ini perlu diperhatikan oleh semua, khususnya masyarakat. Dalam kita sibuk dalam pilihan raya, anak-anak pastikan supaya tidak terjebak dengan gejala-gejala ini. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kelantan di Kota Baru.
Saudara, rata-rata peserta yang hadir ke uji bakat bintang RTM Zon Utara menepati kriteria yang ditetapkan. Kesemua juri yang hadir turut berpuas hati dengan bakat yang ditunjukkan para peserta. Dan kita dapat tengok kehadiran bakat-bakat baru untuk menyertai bintang RTM ni. Sebab dia bintang RTM ni dia ada satu jenama yang besar lah. So yang datang tu saya tengok semua yang berkualiti. Datang walaupun dia tak ramai tapi dia datang betul-betul yang boleh nyanyi. Memang dia orang datang dengan persediaan. So saya tengok juri pun berpuas hatilah. Kelainan yang dibawa kali ini adalah siaran secara langsung menerusi Facebook hiburan TV RTM dan RTM Klik. Seterusnya, uji bakat bintang RTM akan dijalankan di Johor bagi Zon Selatan. Menerusinya, bakat-bakat yang berkualiti dapat dicungkil setanding dengan bakat-bakat bintang RTM yang sedia ada. Malaysia menjadi impian kita semua pastinya yang terbaik untuk masa depan negara. Negara yang bakal kita warisi kepada anak cucu kita. Hari inilah detiknya kita mencorak sebuah negara yang stabil, aman dan sejahtera. Inilah tanggungjawab kita bersama menunaikan mandat. Kita perlu lakukan dengan yakin dan bijaksana. Menilai dengan matang dan rasional. Tanggungjawab di bahu kita. Dan kita perlu lakukannya bersama. Jangan nafikan hak kita, hak memilih. Ayo, lunaskan hak kita. Tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Marilah mari. Berita pagi diteruskan dengan perkembangan luar negara. Gempa bumi berukuran 5.4 magnitudo melanda timur China. 21 mangsa cedera dan lebih 100 bangunan runtuh. Gempa berlaku pukul 2.33 pagi waktu tempatan di 26 km selatan bandar Dezo wilayah Shandong pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dapat dirasai di Beijing, Tianjin dan Shanghai yang terletak kira-kira 800 km dari pusat gempa. Ratusan perkhidmatan kereta api turut tergendala. Jepun memperingati ulang tahun ke-78 serangan bom atom Amerika Syarikat di bandar Hiroshima. Ribuan orang menghadiri majlis itu termasuk mangsa dan keturunan yang telah selamat dalam tragedi tersebut. Dalam majlis itu, Datuk Bandar Hiroshima Kazumi Matsui menggesa pemimpin dunia untuk mencegah senjata nuklear demi mewujudkan dunia yang aman. Serangan nuklear pada tahun 1945 mengorbankan puluhan ribu nyawa dalam tempoh beberapa saat. Baik, kita balik ke politik Pakistan. Bekas Perdana Menteri Imran Khan dijatuhi hukuman penjara 3 tahun selepas didapati bersalah secara haram menjual hadiah yang diberi kepada negara. Sebaik keputusan dibuat, polis menahan Imran di rumahnya di Lahore sebelum dibawa ke pusat Aidilia di Rawalpindi. Peguam bela Imran, Etiza Panjota berkata pihaknya telah memfailkan petisyen bagi mencabar keputusan Mahkamah Tinggi itu. Perkembangan sukan kejohanan skuash kebangsaan 2023. Atlet skuash remaja wanita negara Aira Azman terus cemerlang apabila merangkul gelaran sulung di kejohanan itu selepas menewaskan rakan sepasukan Aina Amani Ampandi. Aira bagaimanapun tidak diberi laluan mudah sebelum menang dalam 4 set 11-5, 7-11, 11-3 dan 11-9 pada aksi final yang berlangsung di Pusat Skuash Negara Bukit Jalil.
beraksi dalam 3 pertandingan berturut-turut sejak kejohanan skuash remaja dunia di Melbourne, Australia. Ia tidak sedikit pun menjejaskan permainannya untuk mendakap kejuaraan ini. So far, I want to thank you for my coaches, family, and the one who helped me to get my training session. Very happy with my performance today. Throughout these 3 weeks, I've been playing back-to-back 3 tournaments. So delighted to win this tournament because it's my first national champion. Menurut Aira, kemenangan ini akan menjadi motivasi terbaik buatnya untuk kejohanan individu remaja Asia di Dalian, China dari 16 hingga 20 Ogos nanti. Dalam pada itu, saingan kategori lelaki pula menyaksikan gelaran juara menjadi milik Ivan Yuan. Ivan berjaya menewaskan Muhammad Adin Idraki Bakhtiar 11-6, 11-8, 6-11 dan 11-6 dalam aksi final tersebut. Kesatuan Olahraga Malaysia KOM memberi jaminan akan memberi imbuhan bagi mana-mana atlet kebangsaan yang berjaya memecahkan rekod kebangsaan. Timbalan Presidennya Datuk Fazil A. Balka berkata pembayaran akan dibuat selepas menerima dokumen-dokumen berkaitan. Berdasarkan amalan KOM sebelum ini, setiap atlet yang memecahkan rekod kebangsaan akan menerima imbuhan berjumlah RM1,000. Apa yang dijanji oleh KOM tempoh hari, imbuhan RM1,000 tu memang kita bagi selepas menerima dokumen-dokumen yang terpenting lah, macam doping semua dah komplit. InsyaAllah kita akan bayar according to KOM apa yang diputuskan minit mesyuarat yang lepas. Ketika ini, antara atlet olahraga yang berjaya memperbaharui rekod kebangsaan adalah Umar Osman, Muhammad Azim Fahmi dan Shirin Samsui Velaboy. Sementara itu, Kementerian Belia dan Sukan KBS kini dalam perancangan untuk memperluas pemberian kategori kejohanan dalam skim hadiah kemenangan sukan Syakam. Ketika ini, Syakam hanya mengiktiraf pencapaian-pencapaian atlet tertentu di kejohanan besar. Jelas Menteri Belia dan Sukan Hennah Yoh, ketika ini terdapat juga beberapa pencapaian membanggakan atlet di lakar bukan di kejohanan utama. Terbaharu, atlet wushu negara Temi Tan melakar sejarah apabila menamatkan penantian 38 tahun untuk meraih pingat emas pertama Malaysia pada Tamasya Sukan Universiti Dunia di Chengdu, China. Ini adalah satu penantian yang sangat lama, 38 tahun. Dan saya percaya bila kita meraihkan pencapaian seperti ini, bila dia bukan multi games punya pencapaian, atlet kita akan cari jalan untuk bukan saja pergi SEA Games, Commonwealth Games, tetapi all this world tournament juga sangat penting untuk mereka. Jelas Hennah, Majlis Sukan Negara akan membentang kertas kerja untuk melihat nilai yang perlu diberikan. Baik saudara, berita pagi berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.